This call is now being recorded. Asyik mana? Tahu buat muka lah. Buat muka lah tu. This call is now being recorded. Lagi? Siapa tu? Boleh. Ya. Ada. Minta yang mana baru masuk untuk tuliskan nama di ruangan chat dan nama kelas ya. Biklik dia lah tu. Dah. Nanti 15 saya nak ambil kehadiran sekejap. Kelima ni. Saya nak ambil kehadiran tahun 5. Kalau ada yang ada, tolong cakap ada lah. Adam Fakrushi. Adam Fakrushi. Amni Farisha. Anis Kisna. Okey. Damia Farisha dan Damia Arisha binti Muhammad Hafizul. Hana Adawiyah. Jahid Naufal. Ada. Mas Mazni. Muhammad Nazri Syahril. Ada. Muhammad Haziq Hasnan. Rafiq Firdaus. Muhammad Afwan bin Anwar. Muhammad Aiman Syakir. Muhammad Anas Zikri. Saya. Akil Irfan. Daniel Faris bin Alias. Ada. Daniel Nur Hisham. Faiz Daniel. Faris Daniel.
Firas Koyim, Ada. Asif, Iman Firdaus, Ayan Mikael, Tahu. Ryan Mikael, Ada. Aisyah Humaira binti Muhammad Fadli ada. Nur Ain Shazia, Nur Aisyah Umaira binti Wal Syafi'i, Fira Irwayu, Saya. Ada. Afrina Batrisha, Ada lagi. Pura Darwish, Ya. Putri Nur Anisha, Shazwi, Ni bau tikus. Zuhroh Amani, Zulaika Yasah. Okay, semua dah ada 60 orang. Saya nak tengok tahun 6 sekejap. Apa? Ya. Itu mak aku nak Eva. Aku nak Eva. Adam Iswan, tahun 6. Adam Iswan, Ya. Aiman Haris, Ada. Ya, ada. Afnan Nazmi, Aini Syafia, Saya. Alisha Zahra, Amira Nisrina, Ada. Uni Nabiha, Patricia Sofia, Damia Alia Nurza, Eka Syakirin, Ada. Syazrin Danish, Kaizuran, Adam Darwish, Ada. Alif Han, Ada. Muhammad Danish Nur Hisham, Muhammad Hadif Muhammad Fauzi, Muhammad Hanif bin siapa pula yang present? Muhammad Hanif bin Muhammad Johari. Ada. Okay. Muhammad Muhammad Syazwan Nabil. Ya. Okay. Zafran, Naim Lutfi. Ya, siapa yang present Ada. ni tolong keluar balik ya. Okay. Naim Lutfi, Najwa Damia, Nur Fatihah Adilah, Ada. Nur Alia Nazira, Nur Alia, Nur Alia, Nur Alia Zulaika, Nur Diana Darwishah, Saya. Nur Imanina Insyirah, Ada. Nur Nisa Syafina, Ada.
Nurul Damia Farisha. Nurul Fatin Hanisah. Nurul Hamizah Hanum. Putri Nur Amira. Putri Nur Ismailisha. Saya. Putri Nur Rizwa. Syamilia Arisha. Saya. Fatin Syuhada. Saya. Wan Sarah Khadijah. Saya. Yumni Maisara. Okay, minta tolong Mas Mazni untuk keluar balik daripada presentation tu. Mas Mazni tengah present. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua di atas kehadiran malam ni. Okay. Sebelum saya nak mulakan taklimat, saya nak minta semua tolong mutekan sound. Semua tolong mutekan sound tapi onkan video. Onkan muka masing-masing. Saya nak tengok dan untuk ambil gambar. Tolong onkan video, offkan sound. Tolong buka semua muka. Ramai lagi yang tak buka. Dah. Saya minta tolong onkan video lah. Lambang video tu onkan. Nak tengok muka masing-masing. Sekejap je, lagi tak kalau nak balik. Sekejap je. Ni ada yang pakai template ke batik ni? Tekau. Amira ni seorang je yang buka. Yang lain tak buka gambar pun. Alia Nazira dah buka. Fatia belum. Buka. Dia cakap dia. Kan cantik macam tu. Mute lah. Baik lah. Saya dapat tu. Senyum semua, senyum. Okay, alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulakan majlis, sekali lagi Azam minta tolong untuk semua mutekan dulu sound. Sekejap lagi kalau time buka soalan baru boleh buka sound. Okay, bagi memberkati lagi program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini bagi taklimat khas 3A UPKK.
Okey, memandangkan kita pun tak tahu lagi bila sekolah nak buka. Jadi ustazah dan para guru mengambil inisiatif ini bagi membantu kamu untuk sama-sama skor 3A di dalam UPKK. Sebelum tu Ustazah nak raikan terima kasih diucapkan kepada sahabat Ustazah iaitu Ustaz Termizi bin Junus selaku penyelia negeri yang turut hadir bersama-sama kita pada malam ini. Barisan para guru, terima kasih banyak-banyak kepada seluruh guru-guru Serikandi Sarah dan juga kepada semua anak-anak didik yang dapat bersama-sama dengan Ustazah pada malam ini. Alhamdulillah seramai hampir lebih kurang 64 orang. Termasuk guru ada beberapa orang. Okey. Dan tidak lupa juga terima kasih juga kepada ibu bapa yang committed dalam pembelajaran anak-anak sepanjang PDPR yang telah beberapa bulan berlangsung. Okey, baiklah. Jadi tanpa membuang masa sebab kita pun dah 9.25. Okey, ada slide yang Ustazah sediakan dan Ustazah akan terangkan yang mana ada buku, bolehlah tengok yang mana ada buku. Ini untuk yang pelajar-pelajar tahun 6. Okey, buku ni untuk pelajar-pelajar tahun 6. Okey. Manakala bagi pelajar-pelajar tahun 5 pula tahun ni adalah buku ni. Jangan risau, bukan Ustazah nak tanya terus malam ni. Kalau yang tak ada ambil lagi tu tak apa. Okey. Ustazah tunjuk dulu. Okey, ini untuk tahun 5 tahun ni. Okey. Jadi pada malam ni tujuan utama Ustazah adakan Google Meet ni adalah untuk kita sama-sama dengan lebih jelas penerangan tentang skor 3A di sekolah. Okey, jadi Ustazah minta masa sekejap untuk Ustazah prepare untuk present. Di mana saya punya ni? Tengok masuk tak? Okey, sekejap Kalau ada kekurangan, Ustazah minta maaf. Ustazah pun jenuh beberapa kali rehearsal dah ni tadi. Masuk tak? Masih tak masuk lagi. Saya pop dah. Okey, sekejap nak. Minta maaf nak. Tak masuk juga. Kenapa? Bukan, mana saya? Saya mana? Bukan, tu dia. Okay, sekejap lah. Ada nampak apa-apa tak dekat skrin? Ada. Tak ada. Nampak. Ada. Tak ada. Ada Ada. 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 Tu. Okey, kalau yang pakai telefon, kamu kena cari nama Ustazah Nordiana binti Baharudin tu untuk bahagian present. Sebab kalau ikutkan dalam telefon Ustazah lagi satu ni dah ada dah. Kalau yang pakai telefon. Semua dapat tak? Ada tak? Dapat. Ada. Nampak aja ni ada warna hitam. Dapat. Betul tak? Dapat. Okey. Ada. Semua dapat Okey, Azhar teruskan. Dapat. Okey. Tazah, saya tak dapat. Ada. Okey, ada dah. Ada yang tak dapat
Dapat? Ada? Baru dah. Dapat. Okay, semua ada dah? Semua ada dapat muka depan taklimat ujian penilaian kelas KAFA 2021 bersama dengan Ustazah. Okay, Surat Al-Hashimiyah Pengkalan Au. Semua dapat? Ada. Dapat. Okay, baik. Kita teruskan. Kita teruskan dengan ucapan aluan terlebih dahulu daripada pengerusi Surat Al-Hashimiyah Pengkalan Aur. Sebelum tu Azhar nak minta tolong siapa yang buka sound tu tolong tutup sound dulu ya. Masuk boleh tak? Penuh. Okey dah. Terima kasih kepada Ustazah Nordiana di atas penganjuran taklimat 3A UPKK bagi persediaan pelajar-pelajar yang akan menduduki UPKK bagi tahun 2021 yang mana seramai 86 orang setelah dicampur calon UPKK 2020 dan 2021. Saya harap semoga dan harapan saya juga agar tabah menghadapi ujian walaupun kita berdepan dengan COVID-19 yang melanda dunia dan Malaysia. Saya berharap pelajar-pelajar patuhilah SOP 1 meter yang dikeluarkan oleh KKM Malaysia. Selamat berjaya. Okey, kita teruskan dengan ucapan daripada Wakil AJK Surat Al-Hashimiyah Pengkalan Aur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sebagai salah seorang AJK Sekolah Agama Rakyat Al-Hashimiyah Pengkalan Aur berbesar hati ingin menyampaikan sepatah dan pesanan buat anak-anak pelajar yang akan menduduki peperiksaan UPKK bagi tahun 2020 dan 2021 yang dijangka pada bulan Oktober 2021 nanti sekiranya tiada sebarang perubahan. Oleh kerana masalah COVID-19, sistem pembelajaran kita juga berubah. Maka anak-anak perlu berusaha untuk menghadapi peperiksaan dengan cara sedikit berbeza. Buat latihan tubi di rumah, buat grup WhatsApp dengan kawan-kawan. Buat latihan dan minta ustazah semak. Solat jangan tinggal. Doa selalu. Mohon keampunan dari ibu bapa kerana doa yang mustajab itu datang dari restu ibu bapa. Baca Yasin seminggu sekali bersama-sama ibu bapa. InsyaAllah saya doakan semoga anak-anak dimudahkan dan berjaya mencapai keputusan yang baik dalam UPKK nanti. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita teruskan dengan bingkisan daripada Al-Fadhil Ustaz Ishaquddin bin Itam selaku penyelia KAFA daerah Taiping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishaquddin bin Itam, penyelia KAFA daerah Taiping. Mengucapkan terima kasih kepada Gurusan Sekolah KAFA Al-Hashimiyah Pengkalan Aur kerana minta saya untuk memberi ucapan
kepada program UPK pada malam ini. Jadi untuk itu saya juga terima kasih kepada beliau kerana sudi Ustazah, tak dengar sangat lah. murid-murid pelajar tahun 5 untuk UPK tahun 2021 pada malam. Slow sikit kot suara Ustaz. Mudah-mudahan dengan ada program ini terutama sekali dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara ibu bapa, murid-murid dan guru-guru di sekolah Hashimiyah Kuala Au. Jadi di sini ada murid-murid Tak clear sangat. belajar oleh Line kot. semoga dapat memberi manfaat kepada Line slow tu. yang rahmati Allah. Jadi saya mengharapkan Line slow. janganlah menganggap bahawa belajar agama ini kerana nak ambil ujian UPK saja, tetapi yang paling penting sekali dapat kita amalkan sehari di rumah. Yang terbaik sekali ialah dapat diamalkan apa yang diajar guru, terutama sekali solat, yang kedua baca Quran, dan yang ketiga cara-cara kita beradab dengan ibu bapa di rumah. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kepada murid-murid, walaupun tidak dapat keluar daripada rumah, duduk di rumah, tetapi inilah rahmat yang Allah SWT beri kepada kita. Bukan dekat guru saja yang perlu memberi pendidikan agama kepada adik-adik, tapi ibu bapa juga terlibat sama untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan program seperti ini memanglah saya tahu itu penting sekali pada anak murid-murid kafah yang berada di tahun 5. Tapi oleh kerana norma baru ini, UPK pada tahun ini kena digabung daripada tahun 20 hingga ke tahun 21. Jadi saya harapkan kepada anak-anak didik dengan adanya ruang dan peluang yang begitu hebat ini, sentiasalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Janganlah kita berfikir itulah ini sebagainya. Tapi setiap perkara itu datang daripada Allah. Jadi Allah datangkan musibah ini tak kira kita beribadah ke tak ibadah ke, tapi bila datang musibahnya, maka semua yang terlibat. Jadi sama-samalah kita manjakan syukur Allah SWT kerana kita masih lagi diberi kesihatan yang sihat. Terima kasih kepada guru-guru sekolah kerana sentiasa mencari jalan bagaimana memberi pendidikan kepada anak-anak murid-murid kafah ini. Mudah-mudahan komitmen yang terbaik ini dapat kita manfaatkan bersama dari masa ke semasa. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada warga Hashimiyah Kuala Au kerana sudi memberi saya ruang untuk sama-sama pada program malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sekejap sebab ada yang nak masuk. Saya nak approve sekejap. Okey, sekejap Okey. Okey, masuk balik tak? Cari balik nama saya tadi. Okey, ada balik tak skrin Ustazah? Okey, kita pergi ke ucapan yang seterusnya, yang terakhir, iaitu daripada YB Ahmad Saidi selaku Esko Pendidikan. Okey dah, John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada seluruh ibu bapa dan juga adik-adik saya ataupun anak-anak calon-calon yang akan menduduki peperiksaan dalam masa yang terdekat ini. UPKK, ya. Dan untuk kali ini sudah pasti sedikit kelainan dan juga perbezaan yang mana adik-adik semua calon-calon UPKK terdiri daripada adik-adik yang tahun lepas merupakan pelajar darjah 5 dan juga tahun ini juga merupakan pelajar darjah 5. Maknanya ada dua peringkat umur yang berbeza dan sudah pasti cabarannya sangat berbeza. Memandangkan adik-adik yang tahun lepas sepatutnya menduduki peperiksaan UPKK pada tahun lepas, itu tahun 2020, terpaksa mengharungi cabaran pada tahun ini 2021 bersama adik-adik yang juga
merupakan darjah 5 pada tahun ini yang akan menduduki peperiksaan secara bersesama dan juga bersekali dengan adik-adik calon-calon tahun lepas. Jadi apa yang suka untuk saya sampaikan, buat ibu bapa, teruskan memberi suntikan motivasi kepada anak-anak kita. Pastikan walaupun dalam keadaan kekangan kita nak menghadapi peperiksaan serba kekurangan, kita terpaksa menghadapi pandemik COVID-19 yang sedang menular dan juga sedang meruncing dalam bukan kata Malaysia, bukan negeri Perak sahaja, tapi seluruh dunia menghadapi cabaran yang sama. Adik-adik tak boleh belajar secara bersemuka, berjumpa dengan ustazah, sama ada ustazah Diana ataupun ustazah-ustazah yang lain di sekolah kita, dan juga adik-adik terpaksa belajar secara norma baru melalui pendekatan pembelajaran dan juga sistem pengajaran secara maya, bukan bersemuka. Tapi itu bukanlah halangan kita untuk menjadikan kita pelajar yang gagal dan juga tidak berjaya dalam peperiksaan UPKK. Buat adik-adik semua, fokus dan juga fokus. Jangan putus harapan, jangan berputus asa. 3A yang pertama, pasti dalam genggaman sekiranya adik-adik fokus. 3A itu datang daripada mana? Yang pertama, daripada Al-Quran subjeknya. Yang kedua, daripada subjek penghayatan cara hidup Islam. Dan yang ketiga, adik-adik boleh memfokuskan daripada amali solat. Jadi fokus adik-adik daripada 8A yang boleh kita terima, 3A yang pertama berada di tangan adik-adik. Fokus, bila dapat 3A yang pertama, sudah tidak mustahil lagi kita untuk memiliki 5A yang seterusnya. Dan saya doakan buat adik-adik semua, buat ibu bapa yang terus memberikan semangat kepada anak-anak, semoga berjaya dunia dan akhirat, menjadi pelajar yang cemerlang. Dan juga buat adik-adik, jangan mengeluh. Ini merupakan ujian, bukan saja buat adik-adik, juga buat keluarga, buat seluruh warga negara Malaysia. Tapi ujian kita bersama. Ayo, sama-sama kita pastikan bagi adik-adik, UPKK 8A milik kita bersama. Bagi ayah-ayah, pastikan kita memberi dorongan dan semangat kepada anak-anak kita supaya mendapat 8A di dalam genggaman, dan buat seluruh warga sekolah dan juga warga di masyarakat Malaysia terus memberi semangat. Sama-sama kita hashtag putuskan rantaian COVID-19 dalam kita mengutamakan pembudayaan norma baharu. Anda dan juga anda mampu melakukannya. Teruskan usaha. Adik-adik boleh. UPKK 8A, target kita bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera, sehingga berjumpa di lain masa yang akan datang. Okay, sekejap ya. Saya nak approve lagi ada yang nak masuk. Sekejap. Okay, ada lagi ke yang nak masuk sebelum saya nak teruskan? Ibu bapa tahun 5 dengan tahun 6. Okay, kita teruskan. Alhamdulillah, itulah tadi ada 4 amanah yang telah disampaikan daripada pengerusi sekolah. Okay, kemudian daripada ahli jawatankuasa, seterusnya daripada penyelia kafar, dan akhir sekali daripada YB SK pendidikan kita. Minta maaf sebab masih ada lagi yang nak masuk. Okay, Alhamdulillah setakat ni dah 66 orang. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan tujuan program kita pada malam ini, iaitu apakah dia UPKK. Okey. Berapakah bentuk ujian dalam UPKK yang perlu kamu semua tahu? Okey. Yang pertama adalah bentuk lisan dan penulisan, iaitu ujian Al-Quran. Okey. Yang kedua adalah bentuk amali dan lisan, iaitu dalam mata pelajaran amali solat. Yang ketiga, bentuk lisan dan pemerhatian, iaitu dalam penghayatan cara hidup Islam ataupun pendeknya PCHI. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk tulisan, iaitu ulum syariah yang digabungkan akidah dan ibadah, sirah, adab, jawi dan qad, asas lughatul al-Quran. Jadi semua ada 8 subjek yang kamu kena skor untuk full mark 8A UPKK. Okey. Seterusnya adalah fokus utama dalam kita perjumpaan petang malam ini ialah berkenaan dengan skor 3A UPKK. Okey.
Jom kita kenali 3 subjek ujian lisan UPKK. Okey, insyaAllah. Apakah 3 subjek ujian lisan UPKK? Okey, yang pertama ialah Al-Quran. Kalau sesiapa yang pakai buku orange ni, okey, yang buku orange ni, dia ada di muka surat yang belakang sekali yang warna kuning. Tetapi pada pelajar yang tahun lepas, buku ni tak dapat lagi yang Al-Quran sebab baru dapat PCHI dan amali solat sahaja. Jangan risau, jangan susah hati. Nanti Azhar bagi insyaAllah dalam modul, pengambilan modul minggu depan. Okay, untuk yang bahagian Al-Quran. Okay, seterusnya ialah penghayatan cara hidup Islam. Okay, penghayatan cara hidup Islam. Kalau dalam buku orange ni adalah di muka surat warna biru. Warna biru. Okay. Dan yang terakhir ialah amali solat. Okay, amali solat iaitu tak kira gambar. Warna hijau. Okay, depan sekali. Amali solat dan buku baru amali solat yang ni. Okay. Jadi semua jelas lah? Dapat ke? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, kalau jelas alhamdulillah. Kita pulang balik. Okey. Kita pergi ke subjek yang pertama iaitu Al-Quran. Okey, jadi saya minta tolong yang lain untuk mutekan dulu lah sound. Tolong mutekan sound. Terima kasih. Okey, kita pergi subjek yang pertama iaitu subjek Al-Quran. Subjek Al-Quran terdapat 4 bahagian iaitu tadarus Al-Quran. Tolong mute sekejap lah. Ada yang tak mute lah. Sekejap ya. Okey. Okey. Kita sambung balik. Water tu macam Siapa mana? yang minta tolong mute kan boleh tak? Haziq Aiman tolong mute kan boleh? Offkan sound. Okey, selesai. Jangan siapa-siapa buka lagi ya. Okey, inilah cabaran Google Meet nak buat macam mana kan. Okey, insyaAllah kita sama-sama mampu menghadapinya. Okey, kita sambung balik subjek Al-Quran tadi iaitu tadarus, tilawah, hafazan, cari nama sikit tu. Dan tafsir Al-Quran. Okey, yang ni semua adalah 100 markah. Okey, dan pembahagian dia adalah seperti berikut. Tadarus Al-Quran, membaca dengan betul mengikut hukum tajwid. Soalan-soalannya terkandung dalam 30 juzuk Al-Quran. Jangan risau, yang ni tak kena hafaz. Tapi kena baca dengan betul mengikut hukum tajwid. Dan berapakah markah dia? Daripada segi apakah markah yang dinilai? Yang pertama adalah lancar. Yang kedua daripada segi fasahah. Yang ketiga daripada segi tajwid. Dan berapakah markah dalam tadarus Al-Quran? 35 markah. Okey, seterusnya adalah contoh soalan tilawah Al-Quran. Ini soalan tahun 2019. Contohnya macam ni lah. Okey, set 1, bahagian A, tadarus. Okey, sila baca ayat 74 hingga ayat 78 daripada surah Al-An'am. Okey, kamu akan diberi surah ini untuk baca dan Azhar akan mulai.
Okey, seterusnya adalah bahagian tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran menguasai dan boleh membaca dengan betul semua buku Iqra' Resam Osmani daripada buku 1 hingga buku 6. Membaca dengan betul surah-surah dalam juzuk Amma. Yang mana soalan daripada tilawah Al-Quran hanya daripada An-Naba' ke bawah. Berbanding dengan tadarus tadi, seluruh daripada satu Al-Quran. Dia cabut-cabut surah yang terpilih. Sama juga, markah dinilai daripada segi lancar, fasahah, tajwid. Dan markahnya pula adalah 35 markah juga. Okey, yang seterusnya dalam bahagian Al-Quran yang maaf, contoh soalan tadarus. Okey. Ini adalah contoh. Soalan dia agak senang lah sedikit. Kan? Sila baca ayat 1 hingga 8 surah At-Takasur. 35 markah dekat sini. Jadi tolonglah baca betul-betul makrajnya, tajwidnya, sebutan hurufnya, tempat keluar hurufnya. Sebab insya-Allah mungkin tadarus Al-Quran dan bahagian tilawah Al-Quran akan dinilai oleh ustazah dan juga ustazah Syarifah, insya-Allah. Okey. Jangan terpaksa keluar lagi, ada yang nak masuk. Okey, kita masuk balik. Okey, kita terus lagi ke bahagian yang terakhir, ke bahagian yang seterusnya dalam Al-Quran, iaitu hafazan Al-Quran. Hafazan Al-Quran menghafaz ayat-ayat Al-Quran daripada surah pilihan mengikut hukum tajwid dan mengamalkan ayat-ayat hafazan ini di dalam solat. Okey, sama juga bila bahagian Al-Quran sahaja, dia dah tentu dinilai daripada lancar, fasahah dan tajwid. Markahnya adalah 20 markah. Bagaimanakah bentuk soalan hafazan Al-Quran? Okey, dia terdapat 3 bentuk, iaitu yang pertama, soalan yang pertama, bacaan surah dari awal hingga akhir. Maksudnya satu surah tu habis, kena baca. 6 markah. Untuk soalan yang pertama, 6 markah. Bagi soalan yang kedua, ulang dan sambung bacaan hingga akhir surah. Di sini pun 6 markah. Soalan yang ketiga, sambung bacaan hingga akhir surah. Di sini 8 markah. Okey, kita tengok contoh surah soalan hafazan Al-Quran. Tahun 2019 ke 18, saya tak ingat. Okey, soalan yang pertama, set 1. Baca surah Al-Ma'un dari awal hingga akhir. Kamu dikendaki baca seluruhlah surah, hafaz. Yang ni hafal lah seluruh. Soalan yang kedua, ulang dan sambung bacaan ustazah hingga akhir. Maksudnya Hazah baca ayat yang pertama, kamu kena ulang balik dan baca sampai habis. Soalan yang ketiga, kamu sambung terus bacaan ustazah daripada awal hingga akhir. Hazah baca ayat pertama dan kedua, kamu terus ambil ayat yang ketiga sampailah habis. Okey, dan bahagian yang keempat adalah tafsir Al-Quran. Yang ni yang Hazah duk rajin bercerita tu, yang rajin duk kefahaman Al-Quran. Inilah kegunaan dia. Okey, memahami maksud ayat-ayat Al-Quran daripada surah-surah pilihan, memahami dan dapat mengambil pengajaran daripada surah-surah pilihan. Ada 4 bahagian. Yang pertama ialah bilangan ayat, 1 markah. Okey, tema surah 3 markah. Tempat surah diturunkan 2 markah. Pengajaran surah 4 markah. Di sini 10 markah. Okey, kita tengok contoh soalan tafsir Al-Quran. Okey, yang pertama berkenaan dengan surah Al-Ma'un. Okey, di manakah surah, berapakah ayat? Okey, 7. Betul, dapat 1 markah. Apakah tema? Ada dalam ni. Ada yang tak dapat, habis markah. Okey, di manakah diturunkan? Dia ada 2 tempat je. Mekah, Madinah. Siapa jawab Malaysia, tergantung kat kipas. Okey. Yang seterusnya pengajaran surah. Ada Malaysia tu bohong lah, tapi Mesir tu ada yang jawab. Rasa-rasa saya Hazah nak tempoh je tiket Mesir tu biar dia duduk kat Mesir dan diam. Tempat turun surah ni ada 2 je, antara Mekah dan Madinah. Macam cara bercuma.
Okey, kemudian pengajaran surah 2 markah. Okey. Untuk anak-anak jangan risau. Okey. Tolong mute sekejap lah. Jangan risau sebab dalam buku yang Hazah sediakan dah ni tak susah pun. Hafal je. Memang dah ada. Memang dah ada dah. Kalau kamu nak dapat A, dapat A je. Itu je. Okey. Ini kita tak offline. Okey. Kita sambung lagi. Okey, senarai surah yang terdapat dalam hafazan dan tafsir. Okey, soalan diambil daripada tahun 3 iaitu surah Al-Ma'un, surah Quraisy, surah Al-Fil dan surah Al-Humazah. Manakala bagi tahun 4 Ustazah Diana, surah ada yang tak Al-As. nampak. Tak nampak? Ada yang tak Kamu nampak. Tengok Tak chat. nampak Siapa? maksudnya. Ada yang tak nampak. Saya Tak nampak nampak je. tu maksudnya apa ni? Tak tahu depa. Ni kot, apa ni sebab dia orang cari nama. Kalau kata dekat telefon, kalau kamu pakai telefon, kamu kena cari nama ustazah yang ada presentation dan pin kan. Mana nama ustazah mana? Okey, Nordiana. Okey, kamu kena tengok Nordiana tu yang present. Kamu kena pergi dekat 3 butang tu dan pin kan. Kamu kena cari nama ustazah yang tu, baru ada. Ni ada orang lain presenting ah. Siapa pula present? Ni siapa? Razwan. Ni pula. Siapa ni? Allah Akbar. Apa namanya? Mas Mazni. Mas. Ya, terima kasih ya Mas. Okey, saya masuk balik. Ya, inilah cabaran Google Meet. Bertabahlah ya. Okey, nampak tak semua di skrin? Ajar balik tak nampak tak? Nampak. Saya tak nampak. Okey. Sekejap. Saya tak nampak lagi. Tak nampak skrin. Apa yang tak nampak? Tak nampak. Sekejap. Abang yang lain tutup lah mic. Tak nampak. Yang lain tutup mic jap. Okey. Tadi Azhar dah ajar. Kalau yang pakai phone, tolong pergi dekat nama ustazah yang Nordiana tu bahagian present. Ni dia ada 2. Nampak tak? Ada bahagian present. Tak nampak alamak, macam mana nak tunjuk Okey, kamu kena cari dekat nama kat people tu, kat nama people, dekat people tu nama apa? Saya laptop. Yang laptop katanya boleh nampak lah. Saya buka laptop. Ada tak? Ada. Ada tak? Okey. Tak ada. Tak ada. Kenapa ada? Sebab Kak Ustazah dah ada. Tak ada Ustazah. Ya dah bagi tahu. Ada tak? Boleh tak? Azmina boleh tak? Tak ada. Sebab saya guna laptop ni. Sekejap. Okey, tak apa. Tak nampak Zaza. Tak apa. Zaza stop dulu. Zaza stop dulu. Zaza present balik. Okey, sekejap Ustazah Hani, ada tak Ustazah Hani? Ada saya nampak. Ada. Ada tak dekat skrin? Safran. Okey. Nampak lah. Iklan biasalah iklan.
Terima kasih Ustazah. Okey. Sama. Okey, boleh mutekan balik ya. Kita teruskan balik. Okey. Untuk tahun 4 pula, surah Al-Asri tadi, surah At-Takatsur dan surah Al-Qari'ah, surah Al-Adiyat. Manakala bagi tahun 5 pula, okey, surah Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, Al-Qad. Tapi Hazrat ada masukkan juga dalam buku ni ataupun yang kamu akan dapat nanti soalan tahun 6. Sebab soalan tahun ni ada yang masuk surah Al-Alaq, At-Tin, Asy-Syarah dan Ad-Duha. Okey, jadi soalan untuk yang akan datang ni Hazrat pun tak tahu. Mungkin dalam norma yang baharu ni mungkin agak ringan sedikit daripada pihak jabatan, kita tak pastikan macam mana. Okey, tapi kok mana pun tak rugi kita menghafal surah-surah ni kan. Sambil kata sambil dapat pahala. Salahnya betul tak? Okey. Jadi apakah sebab pentafsiran ini? Yang pertama adalah kerana kemahiran membaca Al-Quran mengikut hukum-hukum tajwid. Kemudian menghafaz ayat-ayat lazim yang ditentukan mengikut hukum tajwid. Dan juga pengetahuan dan pemahaman tentang kefahaman surah. Jadi bila kita tahu tentang surah tu, maka kita punya lebih memahami apakah cerita-cerita yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Okey, kaedah ujian. Minta tolong mute je. Siapa yang tak mute tu? Nak tu. Ainin suka buka Ainin. Okey, Haziq Aiman seorang lagi. Okey, Hazrat sambung balik. Baiklah, kaedah ujian. Pelajar akan diberi sampul pilihan. Biasanya soalan adalah dalam 10 set. Okey, Hazrat akan bagi 10 sampul dan kamu akan pilih satu sampul dan sampul itulah satu A untuk kamu. Ini untuk Al-Quran Ada 10 sampul, kamu tarik, maka itulah satu A untuk kamu. Okey, pelajar perlu menjawab soalan berdasarkan sampul yang telah dipilih. Okey. Itu untuk bahagian Al-Quran. Yang mana jadual peperiksaan bagi peperiksaan Al-Quran lambat lagi sedikit, iaitu 1 hari bulan September sehingga 30 September 2021. Tapi untuk soalan Al-Quran ni, Ustazah akan ambil awal sedikit sebagai persediaan. InsyaAllah dalam bulan 7 Ustazah akan mulakan dah untuk jadual untuk peperiksaan ujian lisan Al-Quran. Okey, sebelum Ustazah pergi ke subjek yang lain, okey, Ustazah nak buka soalan dulu kalau ada soalan. Sorang-sorang. Kalau ada soalan tentang Al-Quran dahulu. Kok ibu bapa ada yang nak penjelasan ke? Tak ada. Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan agak teruskan dengan subjek yang seterusnya iaitu A yang kedua. Okey. A yang kedua adalah subjek amali solat. Yang ni kalau tak skor A juga tak tahulah. Dah 11 tahun. Kira kita tolak lah yang daripada umur 1 tahun sampai ke umur 6 tahun tu. Wah, dia dah cerdik 6 tahun tu dah dia solat penuh lah. Daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 sekolah kafar. Takkan bacaan solat masih lagi tak boleh. Tambah-tambah adik kakak-kakak dengan abang-abang yang tahun 6. Okey, amali solat terdapat juga, ni buku yang Azhar bagi tadi lah. Ada 2 jenis buku. Kalau ada yang adik-beradik, isi dalam tak sama, jangan risau. Sebab Azhar akan tanya ikut buku yang kamu dapat. Kalau kamu guna buku kuning, Ustazah akan tanya soalan menggunakan buku kuning. Kalau kamu dapat buku purple, Ustazah akan tanya soalan dalam buku purple. Okey, jangan risau. Azhar akan tanya ikut soalan, ikut buku yang kamu dapat. Dan markahnya adalah 100 markah. Bagaimanakah pembahagian dia? Amali solat ada 3 bahagian. Bahagian A iaitu amali. Amali wuduk, bacaan doa selepas wuduk. Amali tayamum,
cara berpakaian dan tempat solat, lafaz azan dan iqamah, doa selepas azan dan iqamah. Untuk bahagian A, 29 markah. Okey. Seterusnya, bahagian B. Bahagian B adalah rukun solat. Jadi dia ada 13 soalan. Okey, bersempena dengan 13 rukun solat. Okey. Saya ulang balik sekejap kat sini. Okey, di sini dia ada start daripada lafaz dan niat solat 5 waktu, takbiratul ihram, doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah. Okey, semua dia tanya walaupun dalam perkara yang sunat. Okey, kemudian membaca surah, rukuk, iktidal, kunut, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, duduk, tahiyat akhir dan bacaan, dan yang terakhir salam. Di sini terdapat 59 markah. Okey, bahagian yang terakhir, bahagian C. Okey, bahagian C ada dua sahaja, iaitu wirid dan doa. Okey, di sini terdapat 12 markah. 12 markah penuh sekiranya kamu hafaz wirid dan doa sebiji dalam buku ni. Okey. Kalau kata ada setengah ambil wirid yang ringkas, Ustazah tak boleh bagi markah lah 12. Tak adil kepada yang hafal penuh. Jadi tidak adil. Jadi untuk siapa yang dapat 12 markah, boleh hafal yang sebiji dalam buku ni. So, pejam mata 12 markah dah dapat. Kalau dalam buku yang ni pun sama juga. Okey. Dapat full hafal yang sama macam dalam buku. So, 12 markah Ustazah bagi. Okey. Jadual peperiksaan sepatutnya kita dah bermula daripada 20 Januari yang lalu sehingga 31 hari bulan 8. Tapi disebabkan info agak lambat sedikit sampai sebab mungkin diorang masih bincang sama ada nak teruskan ke atau tak teruskan ke, akhirnya JAKIM teruskan juga untuk peperiksaan UPKK bagi pelajar tahun 5 dan tahun 6. Maka tak apalah. Untuk amali solat, Hazrat akan mulakan pada 1 hari bulan 3. InsyaAllah. Okey, bagaimanakah kaedah? Sebab kita masih tak tahu lagi boleh pergi sekolah ke tak boleh pergi sekolah. Jadi kaedah dia, ibu bapa kalau yang dengar tolong ambil perhatian juga. Kaedah dia adalah untuk, bahagian ini. Saya ulang balik ya. Amali wuduk adalah dengan cara bercakap. Cara bercakap macam mana? Sebab nak tunjuk tak boleh kan? Jadi cara kaedah dia adalah macam ni. Hazah akan tanya, bagaimana? Sepatutnya tunjuk. Tapi Hazah akan tanya, bagaimanakah perlakuan wuduk dengan sempurna? Jadi kamu kena cakap, mula-mula baca bismillah. Kemudian basuh kedua belah tangan. Hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Apa sahaja yang ada dalam buku ni, kalau kamu jawab betul, maka markah penuh. Hazah takkan tanya soalan luar daripada buku ni. Memang daripada buku ni. Tapi kalau ayat tu tak ikut sebiji-sebiji pun tak apalah. Kali ni jenuh nak kena mengapai pula ayat sebiji-sebiji macam ni. Yang penting jawapan kamu dan ayat dalam ni lebih kurang sama. Kumur Ustazah. Kumur, basuh tangan sampai pergelangan tangan, sunat 3 kali. Ustazah dah terima. Jawapan tu Hazah dah boleh terima. Tak perlu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Jenuh lah kan. So Hazah bolehlah sedikit kompromi di situ. Berkumur dengan masukkan air dalam hidung Hazah. Hazah boleh terima. Kemudian sama juga untuk bahagian rukun solat. Sebab perlakuan solat tak boleh nak buat, amali tak boleh nak buat. Jadi semua dengan cara sebutan. Lafaz niat sebut, takbiratul ihram sebut, doa iftitah bacaan, Al-Fatihah dah memang bacaan. Sampailah ke salam. Sama juga untuk wirid dan doa dah memang bercakap. Ustazah buka pula soalan untuk amali solat. Ada tak ibu bapa ataupun pelajar-pelajar yang nak bertanya? Ataupun jelas dan faham. Ya saya, siapa yang nak tanya tu? Tak ada. Ada, jelas ya?
Tak ada. Ya, silakan. Siapa yang nak bertanya dulu? Silakan. Okey, semua jelas Kau Zaza. Ya? Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya. Saya Ya, nak tanya. tentang amali solat ni lah. Dan tadi kan Ya, ada silakan. tayamum doa selepas azan kan? Yang lagi satu apa? Yang selepas azan, doa selepas azan. Amali Doa. tayamum doa selepas azan. Amali tayamum. Amali tayamum, selepas tu cara berpakaian dan tempat solat. Dia sebiji dalam buku tu. Memang sebiji dalam buku. Jangan risau. Ya. Okey, ada lagi soalan? Ustazah Diana. Tak ada Ya, saya. Okey, nak tanya. Kalau tak buat secara lisan macam tu, anak buat amali, ibu bapa rakam video tak boleh ke? Kalau ikut arahan daripada penyelia yang kami terima baru ni, dia tukar kaedah daripada perlakuan kepada kepada lisan. Cakap. Bentuk soalan dia guru tanya dan budak jawab. Sebab kalau ikut video dah ramai dah pelajar yang tahun 6 dah selamat dah, sebab ada ramai dah hampir separuh pelajar yang hantar video. Tapi tak apa, saya cuba tanya dulu balik pada penyelia sebab dalam mesyuarat yang lepas penyelia dah maklumkan bahawa setiap amali ditukarkan kepada ujian lisan sebab kalau buka sekolah pun penjarakan guru dengan anak murid tu kena jaga. Jadi dia orang ubah awal-awal, ubah siap-siap yang mana perlakuan ditukarkan kepada percakapan. Jelas ke Ustazah? Assalamualaikum Ustazah. Okey, yang lain ada apa-apa nak tanya tak? Assalamualaikum Ya, Kak Ros. Nak bertanya kalau kata Waalaikumsalam. ni katakanlah dibatalkan dah kita balik balik. Kalau kata kalau kata PCR ni dah memang tak ada, kita balik kelas bersemuka, maksudnya yang percakapan semua ni memang tak ada lah kan? Dia tetap percakapan juga. Percakapan juga. Secara kaedah percakapan. Sebab kan nak solat di sekolah dia kena ada sejadah sendiri apa semua. Mungkin di situlah kot jabatan macam memudahkan pihak sekolah, pihak guru. Okey, kalau percakapan maksudnya Ros, putus-putus Ros. Maksudnya? Kalau kata percakapan, ujian ni melalui percakapan. Atau amik ke? Kenapa tak dengar Kak Ros, putus-putus lah Kak Ros. Sekali lagi Kak Ros. Kalau kata adakah ujian tu dilakukan melalui Google Meet ke macam mana? Itu yang saya tengah rusing sekarang ni. Kita apa-apa pun kami semua pun tengah tak sabar menunggu last kita punya PKP 18 hari bulan. Kalau dikata masih lagi PKP, nampak gayanya memang Google Meet. Ataupun WhatsApp call. Tapi tak ada lah ramai-ramai macam ni. Memang tak jadi. Tak boleh. Kan. Kalau ikutkan perancangan, ada saya cuba bintang nak panggil lebih kurang dalam sehari tu 5 orang datang ke sekolah. Tapi saya tak tahulah diterima atau tidak cadangan tu. Okey, masih. Cuma sekarang kaedah dia adalah secara WhatsApp call, WhatsApp video ataupun Google Meet tapi seorang-seorang. Ya, nanti apa-apa kaedah, apa-apa keputusan tu kita tunggu 18 hari bulan nanti insya-Allah. Okey, jadi kita sambung untuk subjek yang seterusnya. Okey, minta tolong balik mute yang mana open sound tu. Okey, kita sambung ke soalan ke A yang seterusnya iaitu penghayatan cara hidup Islam. Okey. Sama juga buku yang sama. Okey, buku yang sama. Jangan risau sebab kalau sama macam Azhar kata tadi, Azhar akan tanya ikut buku yang kamu dapat. Okey, soalan yang sama macam mana kamu dapat dalam buku. Okey, di sini pun 100 markah. Okey, pembahagian ada 4 bahagian.
Bahagian A, peradaban. Yang ni bukan peradaban dunia tu nak sejarah apa semua tu, bukan. Yang ni adalah adab. Okey, adab kamu dalam kehidupan seharian. Okey, ada 5 soalan induk, 5 soalan besar berkenaan dengan adab. Ada soalan yang berkaitan dengan adab kepada ibu bapa, ada yang kena dengan adab kepada rakan-rakan, bergantung kepada buku kamu. Okey, yang mana daripada 5 soalan induk terdapat 26 soalan kecil. Yang mana satu soalan 1 markah. Okey, 26 soalan tadi terdapat 26 markah untuk bahagian A. Okey, bahagian B pula. Okey, ibadah. Okey, ibadah ni pun sama. Ada 5 soalan induk tetapi terdapat 15 sahaja soalan kecil. Yang mana di sini satu soalan 2 markah. Soalan dia senang-senang je. Kalau ikutkan tak payah baca pun tak apa dah. Kalau saya tanya sekarang pun rasanya ramai boleh jawab. Tapi nak lagi cantik, bolehlah baca. Nanti saya tanya insyaAllah kalau start 1 hari bulan nanti, rasanya bab PCHI ni paling awal lah boleh habis. Okey. Kemudian bahagian yang ketiga adalah bahagian akidah. Ini bahagian akidah. Terdapat 4 soalan induk. Ada 12 soalan kecil di bawah soalan-soalan dia. Okey, 24 markah. Yang mana satu soalan adalah 2 markah. Okey, dan yang terakhir adalah bahagian D, sahsiah. Okey, sahsiah ni ada 5 soalan induk, ada 10 soalan kecil dan terdapat 20 markah. Jadi jumlah sepenuhnya adalah 100 markah. Dia pun sama, jadual peperiksaan dia. InsyaAllah kita akan bermula pada 1 hari bulan 3 yang akan datang insyaAllah. Okey, saya buka pula soalan untuk PCHI. Ada tak yang nak tanya? PCHI. Sebab PCHI ni pada Ustazah lah paling senang lah. Paling senang sebab soalan dia berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan kita, penghayatan cara hidup Islam, solat, macam mana kita adab dengan ibu bapa, macam mana kita beradab dengan guru. Jadi soalan dia agak senang. So kamu boleh kalau kata nak fokuskan, boleh fokuskan dengan penghayatan cara hidup Islam dulu. Okey. Nanti agak terangkan kaedah macam mana cara untuk kita mulakan peperiksaan. Okey. Seterusnya, penggrade dan markah. Okey, grade markah 80 hingga ke 100 A, B 60 hingga ke 79, C 40 ke 59 dan D 01 hingga 39. Kalau bolehlah untuk 3 subjek yang terdapat di sekolah ni, Ustazah tak nak yang B, C, D tu. Kalau boleh tolong tanam dalam diri kamu, daripada 86 calon tu 3A untuk subjek yang ambil di sekolah. Sebab rugi. Bukan sebab apa, sebab masa tu agak panjang. Bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu ada masa 6 bulan untuk cuba curi-curi dan baca dan hafal pada Ustazah. Okey, sebab Ustazah takkan paksa kalau kamu tak boleh. Ustazah takkan paksa kamu, kalau Ustazah saya tak boleh hafal. Tak ada, baca juga. Kamu lah tak boleh. Tak ada. Ustazah akan bagi peluang untuk kamu balik. Ustazah, saya tak boleh lagi bahagian ni. Saya boleh bahagian ni ya dulu Ustazah. Okey, tak apa, Ustazah terima. Yang penting kamu cuba buat yang terbaik supaya B, C, D tak ada dalam 3A, dalam 3 subjek di sekolah. Okey, cuma di sini ibu bapa, anak-anak, okey, Ustazah nak jelaskan satu perkara. Okey, saya nak terangkan satu perkara. Walaupun ujian ini diambil oleh saya dan para guru di sekolah, okey, oleh saya dan para guru di sekolah, tapi saya nak mohon maaf awal-awal kerana tak ada kompromi. Bukan sebab apa, sebab saya risau nanti bukan hanya ditanya di dunia tapi di akhirat nanti. Sebab berkenaan bila kita ambil ujian dengan anak murid kita, jujur itu sangat penting. Jadi Hazah minta kerjasama daripada semua pelajar supaya bersedia apabila Ustazah tanya dan panggil untuk temuduga kamu ujian
Okey, sebab memanglah kadang-kadang ni biasalah guru-guru kan. Siapa yang tak sayang anak murid? Kan? So, bila apalah buka mata boleh, tu Azhar tak nak. Okey. Azhar. Ada apa-apa nak tanya tak? Ya saya. Berkenaan dengan buku rujukan tu, rasanya dia format tu tak dapat lagi. Ya. Yang ni ke? Yang hadis purple. Hadis purple. Purple. Ada dapat? Rasa tak dapat buku ya, 2 buku ni. Saya ingat lagi. Sebab rasanya saya dah tanya Raja hari tu dah lepas. Ada dapat. Tak ada tahun lagi. Lepas punya. Tahun lepas yang buku biru tu silap. Yang nota padat UPKK. Tahun lepas. Ada tak? Ke dah hilang dah? Tak nampak pun. Memang dia tak 2 dapat. buku ni tak dapat Ya. Okey, tak dapat. Okey, tak apa. Tak dapat. Kalau tak dapat nanti boleh ambil di sekolah hari Isnin ni boleh ambil. Okey. Hari Isnin ni kan kita nak ambil modul. Siapa yang tak dapat buku ni, okey boleh ambil. Boleh ambil di sekolah. Tapi buku ni dah tak ada tau. Buku ni adalah tahun lepas punya. Jadi tak apa, kita pakai buku ni. Soalan isi dalam dia sama je. Buku ni ada lah. Okey, siapa yang tak dapat boleh ambil buku ni. Okey, hari Isnin ni kita ambil buku ni. Siapa yang tak dapat lagi. Okey, untuk start buku hafal. Buku tu ada Ustazah? Buku oren ada. Sama je tak apa. Boleh guna. Oh, sama je lah kandungan dia. Sama je. Isi dalam dia sama je. Cuma yang ni ada Al-Quran, yang ni tak ada. Yang ni Al-Quran dia orang tak dapat lagi. Tahun lepas. Yang tahun ni dah ada complete set dah. Semua sekali dah ada. Orang ni lagi lengkap lah. Ya, yang oren ni lagi lengkap. Yang ni masa ni kami wajib beli dengan jabatan. Mula-mula. Lepas tu saya buat inisiatif sebab ada setengah anak murid yang tak boleh nak baca Jawi masa tu. So saya buat soalan PCHI ni dalam Rumi. So itu yang ada ni complete set lah sikit. So nanti yang mana ni boleh ambil lah buku oren ni yang mana tak dapat lagi. Tapi yang tahun lepas punya memang dah ada dah buku ni. Yang sebenarnya dah ada saya tanda markah pun dekat borang markah. Cuma je lah tahun lepas kan barang yang lepas jangan dikenang. Okey. Baiklah. Kita teruskan balik sikit lagi. Ada presentation sikit je lagi. Okey. Jadual bagi peperiksaan bertulis. Okey. Peperiksaan bertulis adalah 4 Oktober sehingga 7 hari bulan Oktober. Ini sekiranya tidak berlaku apa-apa perubahan daripada pihak pendidikan. Okey, sama-samalah kita doakan semoga urusan UPKK bagi tahun ini pun dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Sebab juga kan, sebab Jakib nak buat UPKK. Jadi harapnya adalah cara yang terbaik untuk kita jalankan peperiksaan bertulis tahun ni. Okey, jadi untuk 3 subjek A di sekolah semoga berjaya. Okey, saya harap penjelasan saya ni pun jelas. Kalau tak jelas jangan risau sebab saya upload apa yang saya buat presentation ni dalam you nanti boleh tengok dalam YouTube. Okey, untuk lebih jelas dan lebih faham. Okey, jadi sebelum saya nak tutup perjumpaan kita, tangguh perjumpaan kita pada malam ni, boleh tanya soalan ni sampai subjek A tanya apa-apa. Boleh buka sound dengan video lah kalau dia ni kalau dia nak tanya apa-apa. Ustazah. Ya. Okey, daripada segi kaedah ya, Kak Ros. Paling Ustaz. Putus-putus tak? Ayat Al-Quran tu surah yang di belakang. Al-Quran. Surah-surah yang ada dalam ni saja yang surah di belakang ni, ya. Saya dah complete set, siap dah. Okey, thank you. Ya, betul. Yang mana saya type yang mana saya bagi tadi, itulah complete set dah. Hafal je. Saya akan tanya macam ni je. Okey, masih. Tapi kalau tak dapat, kalau salah satu, tolak satu markah. Macam itulah kisahnya. Okey, setakat ni cara kaedah untuk menjalankan ujian
Okey, saya menunggu keputusan daripada bahagian pendidikan. InsyaAllah 18 bulan ni kita boleh tahulah sama ada masih PKP ataupun KPB. Okey, ataupun PKPP. Kita tengok apa. Okey. Antara 3P tu yang mana satu yang kita kan. Okey, kalau kata dah boleh untuk bertemu dengan maksudnya boleh lah, maksudnya PKPB dengan PKP ni dia ringan sikit. Kalau dah boleh, saya akan cuba mohon kepada Jabatan Agama untuk sehari 5 murid hadir kelas untuk ujian amali solat dan PCHI. Okay. Jadi apa-apa info terkini saya akan maklumkan balik dalam grup. Dan jangan risau kalau kata ada yang faham nak tanya apa-apa boleh WhatsApp saya secara personal ataupun dalam grup sebab saya offkan komen. Jadi boleh tanya saya secara personal. InsyaAllah saya akan jawab. Berkenaan dengan GA UPKK. Okay. Jadi para guru ada nak cakap apa-apa ke? Ustazah Syazaimah, Ustazah Farhani, Ustazah Hazwani, Ustazah Hamisah, Ustazah Zaitun, Ustazah Nasuha. Yang ada Ustazah Khalifah. Ada nak cakap apa-apa ke? Nak sampaikan amanah apa-apa ke? Senyap dia guru saya ni. Ustazah Diana nak tanya. Ya saya. Ya Nini. Ya Hani. PCHI tu kan. Apa beza peradaban dengan sasiah? Adab ni, sasiah tu dia tanya khas yang kita dengan Allah. Sasiah. Oh. Sasiah contoh soalan sasiah ihsan, amanah, taqwa, istiqamah dan tawaduk. Dia banyak kepada kita dengan Maha Pencipta. Tapi peradaban kita dengan kehidupan seharian. Dengan ibu bapa, doa-doa, ada doa yang masuk, kemudian ada adab tidur. Dia bergantung kepada buku yang kamu dapat lah. Ada adab pengarakan, dia macam tu. Okay. Yang lain ada nak tanya apa-apa? Saya tu jawab semua kan? Tak ada pilihan kan? Ya semua. Semua sekali. Semua. Melainkan untuk Al-Quran je. Al-Quran memang kamu kena hafal banyak. Tapi soalan je yang masuk cuma 1, 2, 3, 4 soalan je. Macam tu. Faham tak? Okey, yang hafazan tapi kamu terpaksa hafal semua. Ya Imam? Yang hafazan kita cabut dulu baru tahu surah baru hafal ke? Itu dia. Tasik ke? Dia tak ada soalan bocor tau. Dia maksudnya dah hafal dah semua surah, Ustazah panggil, kamu akan cabut dan terus baca. Tak ada bagi masa. Naci lah macam tu, naci. Tapi itulah manusia kan. Zaman-zaman guru ni pula, mak-mak pula kan. Biasanya kalau ikut pengalaman yang lepas, memang saya bagi masa lah. Saya bagi masa, lepas cabut, biasanya 15 minit untuk diorang prepare. Untuk diorang lancarkan bacaan, apa semua. Saya bagi jugalah masa sekejap untuk diorang baca. Jangan risau. Anggarannya bila nak tanakan tu? Hafazan mungkin bulan 7 kot saya mula. Bulan 7 insyaAllah kita mula. Sebab kalau bulan 9 dengan calon yang 86 orang, ada lebih kurang berapa hari je jenuh nak pulun, tak sempat. Sebab bacaan ni dia rumit sikit kan. Jadi insyaAllah bulan 7 kita mula. Okey, mana kita mula dengan amali solat dulu lah. Ya. 1 bulan 3 ni kita mulakan amali solat dengan PCHI insyaAllah. Ya, habis anak dah kerja apa dah. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, kita insyaAllah kita boleh tangguh dulu perjumpaan kita pada malam ni. Jangan live dulu. Terima kasih banyak kerana
studi bersama-sama dalam program pada malam ni untuk taklimat berkenaan dengan 3A UPKK di sekolah. Okey, tolong fokus betul-betul, rugi untuk 3A kamu yang kamu boleh grab, yang kamu boleh ambil di sekolah. Okay, jadi tolong baca dan tolong hafal betul-betul. Sebab Ustazah tak akan tanya soalan lain selain daripada buku ni. Okey, jadi insya-Allah sama-samalah kita doakan semoga COVID-19 ni cepat-cepat pergi. PDPR jangan lupa kelas diteruskan seperti biasa juga. Jadi untuk pelajar yang cemerlang kena pandai bahagi masa. Okey, kena pandai fokus. Okey, sambil buat PDPR, PDPR cover dan juga ujian lisan. Kena pandai bahagi masa. Okey, guru-guru lain adakah nak bercakap apa-apa? Jelas semua jelas. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua anak-anak didik, pelajar-pelajar, termasuk sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya malam ni bagi taklimat berkenaan dengan skor 3A UPKK di sekolah. Okey, saya doakan semoga berjaya dan semoga urusan ujian lisan kita dimudahkan urusan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Saya sambungkan dulu taklimat kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Apa yang dia presentasi tu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi jaga diri baik-baik. Stay home. Bye. Bye. Ayah pun nak bye. Terima kasih semua. Okay, bye. Macam-macam bunyi ada. Bye. Bye. Ada yang tak nak keluar ke? Ada yang nak tidur dalam ni ke? Bella. Ya, saya. Rindu. Nice. Rindu juga. Jangan risau. Doa biar cepat boleh jumpa. Guru pun dah boring aja asyik depan TV, depan telefon je. Allah Akbar. Bye, Tata. Bye, jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Jadi anak soleh, solat lima waktu. Bye. 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 Assalamualaikum, Zaza. Waalaikumsalam. Aisyah, bila nak belanja Azhar Burger Aisyah? Bye. Ya, Syazwan. Jangan lupa baca buku tu, Syazwan Nabil. Haziq, wallpaper rumah kita sama lah Haziq.
Dekat Jadi yang tu kat dapur. Yalah memanglah kita kan geng. Geng kedai RM2. Boleh lah. Ya, Alia Zulaika. Baru lepas solat Isyak ke? Belum. Okey, tahu tak nak off macam mana ni? Tu ada lambang letak telefon tu. Tahu. Okey, jaga diri baik-baik. Bye Sada. Bye. Dia tak mau balik. Lepas ni kita Google Meet lagi lah insyaAllah. Tak je lah. Letak. Sila letak. Salah nak ambil nama-nama tu tak boleh keluar lagi. Yes. Sini tu. Mampu ni. Rabbi tak ada keluar turun ni Bi. Allah. Tu nak pisah wayar. Syah ibu. Sini. Dalam beg ni tu ni. Dalam beg ni dah sekejap. Siapa ni? Mizi.
Easy aja lagi ke?